Sekejap Okey. So dalam tajuk kebarangkalian kita ada pertama kebarangkalian eksperimen, pengenalan dia, kemudian kebarangkalian bagi satu peristiwa, kemudian kebarangkalian pelengkap, jiwa pelengkap, dan last sekali kebarangkalian mudah lah macam mana nak selesaikan soalan kebarangkalian. Jadi yang pertama sekali kena tahu dulu apa dia kebarangkalian. Okay, so kita pergi next. Okay, so tengok contoh ni. Okay, ini adalah ladang Pak Abu. Okay, so dekat ladang Pak Abu ada 2 ekor lembu dan ada 3 ekor ayam. Okay, soalannya, berapakah pecahan lembu yang ada di ladang Pak Abu? Berapakah pecahan lembu? Siapa boleh jawab? 2/3. 2 2/3. 2/5. Okey, 2/5. Okey, kena 2 tu ada sebab apa? Sebab 2 ekor lembu kan? Okey, so berapa bilangan semua sekali dalam ladang? So ada 5 ekor. 5 ekor tu maknanya semula termasuk dengan ayam. So pecahannya akan jadi 2/5. Okay, kalau dia tanya berapakah pecahan ayam? So cara dia sama 3/5. 3/5. So sama macam lembu tadi. Kita akan tengok berapa bilangan ayam. Okay. Kemudian berapa jumlah haiwan dalam ladang. So jadi jawapannya 3/5. So ini adalah contohlah saya nak awak faham konsep kebarangkalian ni. Konsep dia sama macam pecahan. Okay, kebarangkalian. So yang ini very simple lah pecahan. So 3/5. Okay, pergi next. Kita tengok sini pula. Berapakah pecahan pelajar perempuan dalam kelas, dalam gambar tu? Ada berapa orang pelajar perempuan? 4/12. Okay, 13. 13. 2, 4, 6, 8. Pelajar perempuan kan? So dia kira pelajar 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okay, kita tak kira cikgu So 4 pelajar perempuan per dengan 12. Okay, 12 tu sebab total semua sekali. So Cikgu kenapa tak kira cikgu? Sebab dia kata pelajar. Oh. Okay. So sekarang ni berapakah pecahan pelajar lelaki? So kalau tadi 4 orang pelajar perempuan lelaki, bakilah 8/12. Okay, faham kat sini kan? Okay, tapi awak kena ingat kalau pecahan, bila kita bagi jawapan, kita mesti bagi jawapan yang paling rendah. Maknanya sebutan paling ringkas. Kalau 4/12, sepatutnya jawapan dia akan jadi apa? 4/12 kalau kita pemudahkan kita akan dapat 2/4. 2/4. 1/3 kan? 3. Okey, so kalau 8/12 kita pemudahkan kita akan dapat 2/3. 2/3. So maknanya jawapan kalau dia tanya pecahan pun kebarangkalian dia mesti paling rendah lah, paling kena pemudahkan. Okay. Pergi next. Apakah yang anda perhatikan? Okay, tengok kita ada kotak, satu kotak. Okay. So dalam ni kita ada bola lah, bola ke, guli ke. So kita ada warna merah berapa? Ada 4, biru 3. Soalannya, berapakah pecahan bola merah? 4/3. 4/7. 4/7. Awak mesti perkan dengan keseluruhan bola yang ada. Maknanya biru campur merah.
Okay, bukannya per dengan baki. So kalau kita ada merah 4/7. 4/7. So kalau pecah bola biru pula 3/7. 3/7. 3/7. Apa pula bunyi suara tu ha? Okay. So, tadi awak dah faham kan konsep tadi tu, konsep pecahan. So, kita nak pergi pada konsep yang sepatutnya kita tahu adalah kebarangkalian. Iaitu kalau dari segi maksud, kebarangkalian adalah ukuran kemungkinan berlakunya sesuatu peristiwa dinyatakan sama ada dalam bentuk pecahan, peratusan atau perpuluhan. Kebarangkalian, probability. Maknanya katakanlah saya ada satu dadu. Okay, dadu adil. Dadu adil tu ada nombor 1, 2 sampai 6. Okay, bila saya baling dadu tadi, saya lambung. Okay, berapa kebarangkalian untuk mendapat nombor 1? So, kalau kita baling, mungkin balingan pertama kita dapat 1. Balingan kedua kita dapat 2. Atau balingan pertama tadi dapat nombor 6. So, bila nak dapat nombor 1? So, kita akan gunakan pengetahuan kebarangkalian ni. Okay. Yang kedua awak perlu tahu istilah ruang sampel. Okay, ruang sampel maksud dia set semua kesudahan yang mungkin bagi satu eksperimen. Eksperimen ni merujuk kepada apa yang kita buat tadi. Kalau kita baling dadu tadi, kita nak tengok kita balingan dadu. So eksperimen dia adalah membaling dadu. Okay. So kalau kita padankan dengan konsep pecahan, ruang sampel ni adalah penyebut. Penyebut ni atas ke bawah? Nombor yang berada di atas atau nombor yang berada di bawah? Penyebut dalam pecahan. Seorang bertanggungjawab. Apa cikgu tak dengar? Tak dengar? Okey. Saya kata konsep yang hampir sama dengan penyebut dalam pecahan. Kalau kita ada pecahan, kita ada pengangka dan penyebut. Betul? So penyebut ni berada di mana? Atas atau bawah? Bawah. Okay, penyebut dekat bawah. Bawah. So maknanya kalau awak tengok tadi yang ladang Pak Abu tadi, yang bawah tu merujuk kepada jumlah haiwan dalam ladang. So ruang sampel ni merujuk kepada semua sekali. Keseluruhan. Okay, sebab tu dia kata semua kesudahan. Okay. Kemudian peristiwa, set kesudahan yang memenuhi syarat tertentu. Ini rujuk kepada pengangka yang di atas. Maknanya kalau kita nak katakan tadi, kita nak cari pecahan bagi lembu kan. So peristiwa tadi tu kita nak kira tentang lembu. So dia akan jadi nombor yang di atas pengangka. Okay. So kebarangkalian suatu peristiwa A berlaku, katakanlah tadi kita nak lambung dadu tadi, itu adalah kita labelkan dia peristiwa A. So kita ada satu formula iaitu jumlah peristiwa A berlaku per dengan jumlah ruang sampel. Okay, di mana kita boleh simbolkan dia P A. P tu merujuk pada probability. Maknanya kalau kebarangkalian bagi peristiwa A, PA sama dengan bilangan A yang akan berlaku. Maknanya bilangan jumlah yang akan berlaku. Per dengan NS, S tu merujuk pada ruang sampel. N adalah bilangan. Okay, boleh? Cikgu, kekerapan ke? Mana? Jumlah peristiwa tu kekerapan ke? Ya. Maknanya berapa banyak dia boleh berlaku. Dia boleh kebarangkalian untuk dia berulang tu ada berapa kali. Okey. Abang kita tengok contoh seterusnya. Boleh kita pergi? Faham ini adalah istilah yang awak perlu tahu. Dia akan jumpa kata ruang sampel, peristiwa. Okey. Okey, ruang sampel. Okey, saya terangkan tu kat sini. Ruang sampel kalau kita nak tulis, sama macam kita nyatakan set.
Kalau kita nyatakan set, kita akan ada katakan ruang sampel saya, peristiwanya adalah katakanlah A, set A. So set A saya apa? Katakanlah set A saya tadi saya baling dadu kan. So saya akan dapat nombor 1 boleh, 2 boleh, 3, 4, 5, 6. So saya akan tulis ruang sampel tu dalam bentuk set. So mesti ada tata tanda curly bracket. Sama macam set. Okay. So kalau saya nak tahu berapa bilangan set A tadi. Okay, berapa bilangan set A tadi? So bilangan dia adalah NA sama dengan ada berapa nombor? Ada 6. Okay, boleh? Okay, kita boleh pergi next. Boleh. Boleh. Okay. So kita tengok terdapat 3 biji bola merah, 2 biji bola biru di dalam sebuah bakul. Sebiji bola dipilih secara rawak dari bakul tersebut. Apakah kebarangkalian mendapat 1 biji bola merah? Macam mana nak kira? Berapa? Agak-agak berapa kebarangkalian? Ada orang menjawab? Ada nak cuba? Ada nak cuba menjawab tak? Banyak kali kau cikgu sebut bola merah banyak. Masya Allah, dah pada banyak kali. 3/5 ke? Bahasa Melayu awak jangan awak jawab banyak kali tu bahasa Melayu. Okey, sama macam kita cari lembu dalam ladang tadi. Okey, sekarang ni kalau saya ada berapa biji bola merah kat dalam bakul tu? Dalam bakul tu ada berapa? Ada 3 biji. So berapa jumlah bola dalam bakul semua sekali? 5. 5. Jadi kebarangkalian untuk kita dapat bola merah adalah 3/5. Oh. Okey. 3/5. So kalau Dia ambil mana yang paling banyak cikgu? apa dia? Dia ambil mana yang paling banyak per dengan jumlah. Kalau awak faham kebarangkalian ni dia tak sama macam set. Kalau set nombor yang berulang kita tak kira kan, betul tak? Betul. Okey, tapi kebarangkalian kalau nombor tu sama, kita akan anggap dia adalah berlainan. Contoh, bola merah ada 3 kan. So bola merah ni mungkin yang ini merah 1, ni merah 2, ini kita label dia merah 3. So merah yang berbeza. Okey, biru pun sama. Ni biru 1, sini biru 2. So untuk kalau tajuk kebarangkalian terdepan tak? Okey. Dia tak sama macam set. Set dia akan nombor tu kita akan ambil kira semua sekali. So kita akan ambil kalau walaupun kita nak 1 je bola merah, tapi kita akan kira berapakah bilangan bola merah yang ada semua sekali. So kita ambil 3. Apa dengan keseluruhan bilangan yang ada dalam bakul. So kita ada 5. So 3/5. So pecahan ni kebarangkalian ni dah dalam keadaan paling ringkas, so tak perlu nak permudahkan lagi. Okey, boleh? Okay, ini Boleh. satu cara untuk cari kebarangkalian untuk bola merah. Okey, saya tunjuk cara yang kedua, iaitu kita panggil guna kaedah gambar rajah pokok. Okey, so soalan dia tadi dia kata ambil 1 biji bola dari bakul. So, bakul tadi, dalam bakul tu sebenarnya ada berapa? Ada 3 merah, ada 2 biru. Okey, jadi kita mungkin dapat bola merah. Okey, kita juga mungkin boleh dapat bola biru, betul? Setiap kali kita ambil, kita tak tengok. Dia macam ibaratnya dalam bakul tu, kita tak nampak. Kita masukkan tangan je, kita keluarkan merah. Okey, keluarkan lagi, keluar warna biru. So kita tak tahu bola apa yang kita dapatkan, tapi kita boleh tentukan kebarangkalian dia dengan cara kita tengok pada bilangan.
logik tak kalau kita ada 3 bola merah tapi kita dapat jawapan 4 bola merah? Betul ke salah? Salah. Salah. Okay, salah. Sebab apa? Sebab kita hanya ada maksimum 3 biji je. Tak mungkin akan ada bola merah yang keempat. Jadi jawapan dia adalah 3/5. Mungkin 3 tu dia nak cakap mungkin kita dapat merah 1. Mungkin kita dapat merah 2. Mungkin kita dapat merah yang ketiga, nombor merah tu. So merah tu kan ada 3 jenis yang berbeza. Okay. Di sini dinyatakan juga bola biru 2/5. Apa dia? Tak faham? Faham? Okay. So, sambil saya terangkan ini, saya nak terangkan juga. Sekejap Okay. Peristiwa pelengkap. Okay, kalau awak ingat balik, kita belajar kat mana pelengkap ni? Set pelengkap kan? Okay. Apa yang awak ingat tentang set pelengkap tu? Kalau kita ada set A. Kalau kita nak set A pelengkap maknanya? Ada suara betul menjawab. Senyap ni semua ni pergi mana ni? Ya, cikgu. Soalan saya, kalau kita ada set A, macam mana nak cari A pelengkap? Set yang tak ada Tajuk dalam set. A. Tapi ada apa dalam dia? set semesta. Tak dengar? Set yang tak ada dalam set A tapi ada dalam set semesta. Macam tu lah. Okey, betul. Maknanya set yang selain daripada set A. Okey. So sekarang ni tadi kita pergi tengok contoh ni. Soalan seterusnya. Bakul yang sama, bilangan biji bola yang sama, tapi kebarangkalian yang nak dicari adalah untuk mendapatkan satu biji bola biru. So, berapa kebarangkalian yang akan dapat? Apa jawapan dia? Jawapan dia? Hello, dengar ke tak? Keberangkalian 2/5. 2/5. Okey, 2/5. Okey. So 2/5 kita juga boleh gunakan cara 1/3/5. Tadi kita dah kira bola merah. So bola merah ni kebarangkalian kita dah tahu 3/5. Okey. So kita boleh tolak 1/3/5, kita akan dapat jawapan dia 2/5. Ataupun awak memang kira berapa bilangan biru tadi, 2. Totalnya 5, dapat 2/5. Okey, macam mana saya tahu 1? Okey, macam mana saya tahu 1 bilangan dia? Maknanya bola biru, pecahan bola biru tambah dengan pecahan bola merah, kita akan dapat jawapan dia 5/5, iaitu nilai dia adalah 1. Jadi kalau kita ada kat sini, bermakna katakanlah tadi set A kita tu adalah bola merah. So set biru kita ni, set untuk bola biru adalah pelengkap bagi bola merah. So jawapan dia boleh terus kira 2/5 ataupun kita kira kaedah pelengkap tadi 1/3/5. Okay. Okay, yang ini maksud dia. Kalau kita ada PA tambah dengan PA prime, A pelengkap, kita dapat nilai 1. Jadi kalau kita nak PA, kita akan ambil nilai 1 tolak dengan A pelengkap. Kalau kita nak A pelengkap pun sama juga, 1 tolak dengan bilangan set A. Okay, jelas? Ada soalan nak tanya sampai sini? Okay, saya nak tanya soalan yang ini. Sebuah kotak mengandungi 13 biji bola merah dan 12 biji bola hijau.
Jika sebiji bola diambil dari kotak itu, cari kebarangkalian mendapat sebiji bola merah. Kita nak bola apa? Bola merah. So berapa bola merah yang ada? 3. Tiga. 4. Ya, 13, 13. 13. 13. Okay, 13. So kita akan ambil 13 bahagi dengan berapa jumlah bola yang ada dalam kotak tadi? 25. 25. Kira 13 tambah dengan 12 iaitu 20. Okey, 25. So 13 per 25. Ada tak nombor yang kita boleh bahagi pecahan ni? Tak. Tak Boleh ada. menggunakan lagi tak? Boleh. Tak. Sebab 13 tu boleh kita kan? kecil. So, jawapan dia. Dah dapat. Okey. Senang je cikgu. Senang je. Yang penting awak tahu apa yang dia nak. Dia nak apa? Jangan jawab biru. Dia nak merah. Jangan jawab biru, hijau. Okey. Dan Cikgu, ya. ada tak soalan yang dia cakap macam dia suruh cari bola merah kan, tapi dia tak bagi tahu berapa. Ada? Ada Biasanya ada. Biasanya dia akan bagi awak sama ada dia dah bagi dah berapa kebarangkalian dia. Tapi bilangan dia tak bagi. So, awak boleh cari dengan cara tadi itulah kita akan buat macam persamaan linear. Kalau soalan tu. Okey, tengok soalan nombor 2 dulu. Okey, kita ada 5 kad MIRAS. Okey, diletakkan dalam sebuah kotak. Sekeping kad dipilih secara rawak dari kotak tersebut. Cari kebarangkalian kad bertanda huruf vokal. Okey, dia nak huruf vokal. So kalau huruf vokal A, E, I, O, U. So yang kita ada dekat dalam ni yang vokal adalah IA. I dengan A. A. So berapa bilangan I dengan A tu? A. 2 2. kan? Jadi 2 per dengan 5. okay, boleh. Kalau konsonan 3. 5. boleh beza takutkan Tiga. tukar vokal A, I, O, U selain daripada vokal kon so Soalan. beza. Konsonan. Okay, so habis kat sini slide ni. Okay, kita pergi dekat buku. Okay, mana ya? Okay. So, kita pergi dekat buku. Okay, tengok muka surat 67. Ni yang saya terangkan tadi ni lebih kepada detail lagi lah. Saya tengok sini terus. Boleh jawab ke tak boleh jawab? Okay, jawab soalan. 1. Huruf dipilih secara rawak daripada perkataan tikus. Hitung kebarangkalian 1 huruf vokal dipilih. So kena tahu dulu berapa huruf vokal yang ada dekat dalam perkataan T-I-K-U-S. Ada berapa vokal? 2. 2 kan? Jadi huruf ada berapa? Ada 5. Jadi berapa kebarangkalian dia? 2/5. Yes, 2/5. 2/5. Senang kan? Senang. Okay. Senang-senang. Nombor 2. Tengok nombor 2 pula. Daripada 12 perlawanan, pasukan A menang sebanyak 7 kali. Kalah 2 kali, seri 3. Okay. Hitung kebarangkalian pasukan A menang dalam perlawanan itu. 7/12. 7 per? 7/12. Okay, betul. Yang lain ni boleh kod. Okay, tak ada masalah Tak ada. Okay. Okay, tengok yang bawah. Okay. So ni kata jadual 1 menunjukkan hasil
yang dicatatkan oleh Husni apabila dia melambung sekeping duit shilling dalam beberapa bilangan cubaan. Jadi duit shilling kita tahu satu bahagian ada gambar, satu bahagian ada angka kan, nombor. Okey. So bila dia baling yang kekerapan muncul dalam 100 kali dan dia lambung, gambar keluar sebanyak 51 kali. Okey, manakala angka keluar 49 kali. Okey, dia buat eksperimen 200 kali lambungan, gambar keluar 102 kali. Manakala angka keluar sebanyak 98 kali. Okey, bila dia buat pula eksperimen 300 kali balingan, gambar dia dapat 154. Manakala angka pula dia dapat 146. So dekat sini yang pertama soalan dia, lengkapkan jadual dalam ruang jawapan di bawah. So apa yang dia nak? So dia nak suruh awak kira berapakah kebarangkalian eksperimen mendapat gambar. Jadi kita tengok eksperimen dia nak gambar. So gambarnya berapa? 51 kali. Berapa total bilangan yang eksperimen kita buat? 100. 100. So dia akan dapat 51 per 100. So 51 per 100 boleh kecilkan ke tak? Tak. Tak boleh. Tidak. Okay. Tadi kalau awak perasan mula-mula sekali saya cakap tadi, kebarangkalian boleh tulis dalam bentuk pecahan boleh, perpuluhan boleh, ratus pun boleh. So dekat sini kalau kita buat dalam bentuk pecahan, kita tak akan nampak nak bandingkan setiap eksperimen. Jadi kita akan tukar 51 per 100 kepada nombor perpuluhan. So dia akan jadi 0.51. Betul kan? Betul. Okey. So kita buat yang kedua pula. 200 kita ada gambar 102. So bahagi dengan 200 lah kan? So kita akan dapat jawapan dia saya nak perpuluhan juga. Okey, berapa awak dapat? Sama. 0.51. Sama. Okey, 0.51. Okay, yang terakhir 300 ni 154 per dengan 300 sama dengan cuba kira kalkulator. Sama. 0.513. 0.513. Okey, soalan yang kedua. Berdasarkan keputusan yang diperoleh pada 3.1, buat satu kesimpulan tentang kebarangkalian eksperimen ini. Siapa yang awak boleh nak cakap kan? Cikgu, Ya. kalau tak tulis perpuluhan tu boleh ke? Sekarang awak kena tulis sebab kita nak buat perbandingan. Oh. Kalau buat pecahan, kita tak nampak nak bandingkan dia. Sebab dia punya penyebut semua berbeza. So kita tak boleh nak tengok mana lebih ataupun mana setara, yang mana sama tak nampak. So kita tukar perpuluhan. Okay. So sekarang ni soalan dia suruh bandingkan tiga-tiga tadi. Apakah kesimpulan yang kita boleh dapat daripada kebarangkalian yang kita kira? Siapa boleh bagi jawapan? Ni ayat ke cikgu? Yes, ayat. Dia tak tanya yang mana yang betul, yang mana yang salah. Dia kata, bila kita kira kebarangkalian, ketiga-tiga eksperimen yang kita buat, apakah satu kesimpulan yang boleh kita keluarkan tentang kebarangkalian eksperimen yang kita jalankan? Kalau awak tengok dekat sini, 100 kali cubaan, awak dapat 0.51 kan? Bila awak buat balingan sebanyak 200 kali cubaan, awak pun masih lagi dapat 0.51 0.51. Dan bila awak buat 300 kali cubaan pun, lambungan dia tu, awak tetap dapat dekat hampir kan, menghampiri 0.51, betul tak? 0.53 tu, kalau kita bundakan, dia akan dapatlah 0.51. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat adalah, kita boleh cakap, kebarangkalian eksperimen ini menuju kepada
suatu nilai iaitu 0.51 apabila diulang dengan bilangan cubaan yang cukup besar. Maknanya makin besar cubaan eksperimen kita buat, sebenarnya kita akan dapat jawapan kebarangkalian tu yang hampir sama. Betul? Betul ke tak betul? Betul. Setuju cikgu. Setuju Kalau kita tengok daripada eksperimen ni, maknanya kalau kita balik shilling, kita sebenarnya lebih kebarangkalian untuk mendapat gambar lebih banyak daripada kebarangkalian untuk dapat angka. So kat sini ajak dia bagi, awak salin lah. Kebarangkalian eksperimen menuju kepada suatu nilai iaitu 0.51 apabila semua salin ke tak salin tu? Salin cikgu. Salin. Okey. Besar lagi. Cikgu tu bilangan apa? Cubaan. Okey. Kalau dah selesai, dah siap salin, boleh beritahu. Kita pergi next. Sudah. Dah. Okay. So next kita pergi, tadi saya dah sebut pasal ruang sampel. Okay, ruang sampel kita wakilkan sebagai S. Okay, kemudian dia kata dekat sini kita juga boleh buat gunakan kaedah gambar rajah pokok tadi untuk buat, ada kat contoh dekat bawah. Okay, so yang pertama sekali nak tulis macam mana ruang sampel. Okay, so kat sini sebelah kiri ni kalau awak tengok S, okay, ruang sampel untuk huruf perkataan Malaysia dia akan ada semua MALAYSIA. Kalau kita belajar set, kita tengok nombor yang berulang kita tak tulis. Itu beza dia dengan kebarangkalian. Okay, sebab kita kena faham kalau ada 3A, tiga-tiga tu boleh dapat dikeluarkan daripada setiap kali kita buat kebarangkalian. So, jadi tengok soalan dia. Yang pertama membentuk nombor 2 digit daripada nombor 5, 6 dan 7. So apakah ruang sampel yang boleh terhasil? So ruang sampel tadi kita labelkan di S. So kita kena ada tanda curly bracket. Kita ada nombor 5, 6, 7. So kita nak hasilkan nombor 2 digit. So nombor apa yang kita boleh keluarkan daripada nombor 5, 6, 7? 7. No, 6. kan? Dia maksudnya kita katakanlah kita ada kad nombor 5, kita ada kad 5, lepas tu kita ada kad nombor 6, lepas tu kita ada kad lagi satu nombor 7. So saya nak gabungkan 2 kad, okay, daripada nombor 5, 6, 7 tu antara 3 kad tadi, kejadikan dia 2 nombor yang 2 digit. Contohnya yang pertama, kalau saya ambil kad nombor 5, saya boleh buat nombor 56. Oh, Jadi saya juga boleh buat nombor 57, kan? Okay, jadi kita ada satu pertama 56. Kemudian kita ada 57. Apa lagi nombor kita boleh buat? 67, 65. 67, 65. 75, 76.
75, 76. Boleh tak kita buat nombor 5. Boleh ke kalau kita nak buat nombor 5. Soalan saya. Tak boleh. Sebab? Tak boleh. Sebab 1 je 5. Ada 1. Okey, masa dah faham lah tu. So Dah. nombor yang kita nak bina tu dia mesti tengok kepada apa nombor yang ada. So kalau kita dah ambil nombor 5, kita tak boleh ulang balik nombor 5 tu. Kita kena ambil nombor lain. Okey, bila nombor tu dah pilih yang pertama, nombor yang kedua tu kita kena pilih nombor lain. Okey, tengok yang bawah. So kita nak ruang sampel juga. Satu nombor dipilih secara rawak daripada faktor bagi 30. So kena cari dulu apa dia faktor 30. Siapa ingat apa faktor? Nombor yang bila 2 nombor kita darab, kita dapat hasil dia 30. So 1 darab 30. Sifir 2 ada? Ada. 2 darab 2 15. darab Sifir 15. 3 darab 10. 10. 3 darab 10. Sifir 4 ada? Tak ada. Sifir 5? 5 darab 6. 5 darab 6. 6 darab 5 sama, tak payah tulis lagi. 6 dah tak payah. 7, ada sifir 7? Tak ada. Tak ada. 8, Tak ada. 9, Tak ada juga. 11, 12, 13 tak ada lah kan? 10 Dah habis ada. dah, 15, 30. So ini nombor dia. Jadi sebab dia kata faktor, so semua sekali lah nombor tu awak tulis kat dalam ni. So buat curly bracket. Termasuk 30 ke? Termasuk lah. Termasuk 30. 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Okay. Ada soalan nak tanya sampai sini? Boleh faham? Tak ada. Boleh. Soalan tajuk kebarangkalian ni dia boleh tanya apa-apa sahaja. Boleh. Okay, ruang sampel tu kalau dia nak tanya nombor perdana, dia nak tanya nombor genap, dia tanya nombor ganjil, semua boleh tanya. Yang penting awak faham apa yang soalan tu tanya. Okay, kita tengok gambar rajah pokok. Okay, saya tengok contoh dulu. Okay, sebuah kotak mempunyai 1 biji guli biru dan 2 biji guli hijau. 2 biji guli dipilih secara rawak daripada kotak tersebut secara berturut. Okay. So jadi dekat sini dia dah labelkan soalan dia kat sini kita ada ini dalam kotak. 1 biru, 2 hijau. 2 hijau. So jadi dekat sini biru tu sebab 1 saja, so di label B saja. Sebabkan H tu hijau tu ada 2, jadi dilabelkan H1, H2. So jadi dia nak ambil 2 guli. Okay, 2 guli. Secara berturut maksudnya bila dia dah ambil, dalam tu ada 3 biji guli. Bila dia dah ambil guli yang pertama dia ambil tadi dia tak pulangkan balik. Jadi berapa baki yang ada dalam kotak selepas nombor pertama keluar? 2 Pertama dah ambil tadi kan? Ada 3 biji kulit. Lepas tu dia ambil kulit pertama. Berapa baki dalam kotak? 2. 2. Okay. Itu maksud dia berturut-turut. Maknanya dia ambil, dia tak pulang balik. Dia tak letak balik guli yang dia ambil mula tu tadi. Dia letak dekat luar. So bila kita ambil kedua tu, kita tengok apa nombor, apa warna yang tinggal dekat dalam tu. Jadi dekat sini, kita ada B, 2H. Okay, so B, buat gambar rajah pokok tu yang pertama, bahagikan kepada 3. So ada B, ada H1, H2. Okay, kalau kita dah ambil B, yang tinggal dalam kotak tu sebenarnya tinggal hijau sahaja kan? Dua-dua hijau, betul? Okey. Jadi bila kita ambil, mungkin yang kali pertama, yang kali guli kedua kita ambil itu kita boleh dapat H1. Dan kita mungkin boleh dapat H2. So jadi sebab tu dia buat H1, lepas tu dia buat H2. Okey. Katakanlah kita ambil H1 mula-mula. So baki yang tinggal dalam kotak adalah biru dan juga H2. So dia akan jadi B dan H2. So
Yang ketiga macam ni. Dan bila kita nak tulis kesudahan ni, okay, disebabkan kita ambil 2 guli. 2 guli kita ambil, jawapan kita mesti dalam bentuk call it, dalam bentuk set lah macam koordinat. So dia mesti ada apa guli yang pertama dapat B, H2. So huruf apa nak tulis dulu ni? Huruf mana datang dulu? So B datang dulu, belakang dia H1. So kita tulis B, H1. Dan kita tutup kurungan seperti koordinat. Okay. So bila kita dah dapat ni, kita senaraikan. Ni semua senaraikan. Okay, jawapannya bukan dalam jawapannya bukan dekat sini berhenti, jawapannya dekat sini. So S sama dengan curly bracket. Tulis semua sekali. So ada berapa kemungkinan kebarakan yang terhasil? Kesudahannya ada 6. Sudahannya ada 6. Boleh? Okay, saya awak cuba jawab yang ni. Kita ada kotak A, ada kad berlabel 3, 5 dan 7. Kotak B ada kad berlabel P dan Q. So kita nak ambil sekeping kad, dipilih secara rawak daripada kotak A dan kotak B. Maknanya mula-mula ambil kotak A. Okay, lepas tu ambil kotak B pula sekeping lagi. Jadi kita punya mula-mula sekali kita ada 3 kan. Kotak A tu ada 3 nombor. 3, 5, 7. Okay. So kotak B ada 2 kan. So awak letak macam ni. P, Q, so kita ada 2. So kalau kita ambil kotak A, kita dah ambil nombor 3. Kotak B, kita mungkin ambil P atau mungkin ambil Q. Okay, kalau yang bila kita ambil nombor 5 pula sama juga. Kotak B ada P dengan Q. 7 ni pun sama. Bila kita ambil 7, kebanyakan kalau ambil kotak B ada P dengan Q. So kesudahan dia, kita akan ada 3 P, kedua 3 Q. Okay. Kemudian 5 P, 5 Q. 7 P, 7 Q. So bila nak tulis, tak muat dah saya nak buat ni. So bila kita nak tulis kesudahan sebuah sampel, kita mesti tulis dalam bentuk set. Mesti senaraikan. 3 P, 3 Q, 5 P, 5 Q. Kemudian kita ada 7 P, 7. Dapat semua? Dah, cikgu. Okey, I nak tanya tentang ruang sampel. Boleh? Boleh. Okey. So kalau boleh yang itu, kita pergi next. Yang tu boleh buat sendiri yang ni. Okey, ni boleh buat sendiri juga tau. Okey, kita pergi terus dekat muka surat 70. 70. Yang ni. Okey, yang bawah ni. Okey, latihan bertajuk 13.2. Okey, Raja 1 menunjukkan kad yang terdapat dalam sebuah kotak.
So kita ada negatif 16, negatif 14, negatif 12, 18, 20, 22, 24, 26. Cari kebarangkalian satu kad bernombor yang boleh dibahagi dengan 4 dipilih. So maknanya kad tu, kad yang kita pilih tadi, kad tu boleh bagi dengan 4. So kita kena tentukan dulu yang manakah kad yang kita dapat tadi, yang boleh bahagi dengan 4. Okay, negatif 16 boleh tak bagi dengan 4? Dapat negatif 4. Okey, maknanya maksud dia boleh dibahagi ni, kita bahagi kita tak dapat nombor perpuluhan. Kita tak dapat baki, maknanya kita dapat nombor bulat. Itu maksudnya boleh bagi. So, negatif 16 boleh kan? Boleh, semua boleh cikgu. Semua boleh? Pasti semua boleh? 14 Negatif bagi dengan 14 tak boleh, 26 tu tak boleh. 26 tak boleh lah. Negatif Saya kata, 14 tak kalau boleh. ayat dia kata boleh dibahagi, maksudnya awak tak dapat, memang boleh bahagi. Maksudnya kat sini awak tak dapat nombor perpuluhan, awak tak dapat baki, awak mesti dapat nombor bulat. Itu maksudnya boleh dibahagi. Okey, jadi negatif 14 kalau bagi dengan 4, Dia tak ada awak baki dapat tu, cikgu. perpuluhan, betul. Ada baki Ada kan? baki cikgu. So, tak boleh Ada negatif 12. 14, 18, Boleh. 26. 18 boleh, tak boleh kan? Tak. Tak. 20. 24 boleh, 26. 26 tak boleh. Okey, so Benar tak boleh. nombor yang kita akan pilih sebenarnya adalah negatif 16, negatif 12, 20, 24. Ataupun kata lain kalau awak tak faham lagi, kalau kata boleh bagi dengan 4, maknanya dia adalah nombor sifir 4. Okay, nombor sifir 4. So jadi kita ada berapa kad yang kita boleh keluarkan? Kita ada 4 kad. Berapakah total kad semua yang ada? 8 kan? 8. Okey. Tak ada nombor 4 per 8 dan jawapan. So maknanya kebarangkalian tu kena permudahkan. So akan dapat 1/2. yes, akan dapat 1/2. 1/2. So jawapannya okey. B. Boleh? Ini macam soalan ketiga lah ni. Macam ni lah soalan dia akan tanya. Okey, pergi dekat nombor 2. A. Okey, 2A kita ada perkataan signboard. Senaraikan unsur dalam ruang sampel. So kalau kita pick satu huruf, dari setiap kali tu kita keluarkan satu huruf daripada perkataan signboard, apakah ruang sampel yang kita boleh dapat? So kita akan ada S, okay, curly bracket. So kita akan ada semualah S, I, G, sign, board. Kenapa kita tak tulis signboard je terus tanpa koma tu? Kenapa kena letak koma juga? Sebab dia nak unsur. Sebab dia nak unsur. Okey, pandan. So berapakah bilangan untuk set S ni? N, S sama dengan? Ada berapa? 9. Okey, 9. 9. boleh? Okay, next. Diberi bahawa A adalah satu set nombor 50, 51, 52 dan sampai 60. Satu nombor dipilih secara rawak daripada set A. Cari kebarangkalian untuk memilih. Yang pertama, kita dapat nombor yang boleh dibagi dengan 4. Bermakna macam tadi juga, nombor tu berada dalam sifir 4. So dekat sini dia suruh tulis kebarangkalian. So bila kita nak buat kebarangkalian, kita mesti dapat jawapan dalam pecahan kan. So kita nak kena tahu dulu apakah set nombor ataupun nombor apa yang sebenarnya bila kita buat
kita dapat bahagi dengan 4. Sorry. Okay. RM50 boleh bahagi dengan 4? Tak boleh. Kan 51 tak boleh. 52 boleh kan? Boleh. Boleh. 56. Boleh. 57 tak boleh. 58, 59, 60 boleh. 60 boleh. So ada 3 nombor. Okay. Tadi ni buat dot ni sebenarnya banyak lagi nombor ni. So kalau kita kira sebenarnya bilangan NA ada berapa sebenarnya? So awak kira 50 sampai nombor 60. So bilangannya ada berapa? 10. Salah. 10. Salah. 11. 11. So mana 10? Jangan tolak. Kalau awak tolak akan tambah 1. 60 tolak 50 sebab kita kira 50. Kalau awak kata 10, dia daripada nombor 1 sampai nombor 60 tu 51 sampai 60 baru 10. Tambah dengan 50. So 11. So jadi bilangan tu sebenarnya sampel A tu ada 11. So kita ada 3 nombor yang kita keluarkan. So kebarangkalian dia adalah P dibahagi dengan 4 sama dengan 3/11. Okay. Boleh? Boleh. Okay. So sama macam tadi juga. Sekarang kita kena keluarkan dulu apa nombor. Bila kalau kita boleh keluarkan, kita nak nombor ganjil. So nombor ganjil 50 nombor ganjil ke? Tak kan? Nombor genap. So nombornya adalah 51, 53, 55, 57, 59, 60. Cikgu, 55 tu bukan ada dalam sifir 5 ke? Okay. Nombor ganjil. Nombor ganjil. Ni tak ada kaitan dengan nombor 4 dah ni. Tak ada CP 4 dah ni. Nombor ganjil. Nombor ganjil awak tengok macam mana? 1. Selain daripada sifir 2. Yes. Kalau 50, 2, 4, 6 yang nombor belakang dia tu, nombor itu nombor genap. So nombor ganjil, nombor 51, 53, 55, 57, 52. Kalau awak tak faham lagi, nombor ganjil tu maknanya nombor tu kalau kita bahagi dengan 2. Nombor tu tak boleh dibahagi dengan 2. Kalau kita bahagi dengan 2, kita akan dapat baki. Itu nombor ganjil. Okay, so ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. So, P nombor ganjil. Kebarangkalian untuk dapat nombor ganjil adalah 5/11. Okay. Okay, dapat semua? Dah. Dapat. Okay. Okay, kita pergi next. Muka surat 72. Okay. Soalan nombor 1. Dalam belajar 1 menentukan peristiwa pelengkap bagi A. Apa dia? Senang ni kan? Apa nama dia? A, B, C, D. C. Okay, C. Semua pandai kan ini? Okay. Okay, nombor 2. Dalam sebuah stor terdapat 9 kerusi berwarna putih dan 21 kerusi berwarna coklat.
S ialah peristiwa memilih kerusi berwarna coklat. Apakah kebarangkalian peristiwa pelengkap bagi peristiwa S? Okay, kalau disebut pelengkap, bermakna peristiwa yang kita nak adalah kerusi coklat. Okay, so dekat dalam ni dia kata dia ada putih, dia ada coklat. So ada dua cara awak boleh buat. Okay, cara yang pertama, awak boleh cari dulu berapa kebarangkalian untuk dapat coklat. Coklat ada 21. So coklat, kebarangkalian dia adalah 21 per dengan total semua sekali. Jumlah 30. dia adalah 30 kan? Okay, iaitu 21 tambah 9 dapat 30. So 21 per 30. Tak boleh kecil, boleh kecil kan? Kecil Tak boleh. Boleh. Kan? Boleh kan? Boleh. CP3 berapa? Boleh juga, boleh. 3 per Kalau 10. bagi CP3 dapat 7 per 3 per 10. 7 per 10. Okey, kalau boleh bagi 7 per kalau boleh 10. kecilkan Okey. So kalau kita tengok, kita nak sekarang ni peristiwa pelengkap bagi S. S kita nak ambil coklat. Jadi kita kira maknanya pelengkapnya P coklat pelengkap tu. Apa yang salah kira ni? Okey. Pelengkap. So kita ke 1 tolak 7 per 10 kan. So kita akan dapat jawapan dia 3 per 10. Okey, ni cara yang pertama. Okey, cara yang kedua adalah kita dah tahu kita nak pelengkap. Okey, dalam tu kita nak dia punya peristiwa adalah coklat. So kalau kita nak coklat, pelengkap dia kita ambil putih. So kita terus ambil 9. So ambil tu nombor 9. So 9 per dengan total semua sekali 30. So pemudahkan yang ini. Kalau pemudahkan yang ini, kita akan bagi CP3 juga. Sudah berapa 3 per 10. Terus dapat jawapan yang sama. Faham? So ada dua cara. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okay. Terpulang mana yang senang pada awak. So kalau kita ada dua je kat sini sebab dia ada dua je. Satu coklat, satu putih kan. So senang. Kalau dia nak pelengkap coklat, ambil putih terus. Kalau awak nak kira coklat dulu, lepas tu awak kena tolak lah. So ingat jawapan mesti apa panggil? Paling kecil, paling rendah pecahan. Okay, so pergi next. Kita ada gambar Raja Band, Raja 2. Soalannya hitung kebarangkalian memilih peristiwa pelengkap. Okay, pelengkap. Bagi E. Okay. So dia nak apa? Kebarangkalian. So dia nak probability. Jadi maknanya kita nak P, E prime. So kalau kita nak E prime, so maknanya kita tutup E. Apa nombor yang ada? Berapa bilangan dia? 3. 3 je. Luar dia tak kira. 6. 9. Kita nak E prime. So kita tutup E tu. E tu ada nombor yang kat dalam tu je kan. Jadi kalau nombor E prime, kita akan ambil semua sekali yang dekat luar tu lah. 6. Ada 6 nombor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ni kita tutup. Macam tu. So nombor kat luar tu ada 6. So 6 per berapa jumlah semua sekali? 9. 9. So pemudahkan dapat 2 per 3. 2 per 3. Boleh? Boleh. Okay, kalau kita nak P untuk F prime pula. So kita tutup lah F ni. Kita tutup F, tutup F, tutup F. So F tu yang tinggal kat luarnya ada 3. So total semua sekali ada 9. So kita dapat 1 per 3. 3. Okay. Kalau awak nak guna cara yang sebelum ni pun boleh juga. Kita akan kira macam 1 tolak dengan berapa E. E ada 3. So 3 per 9. So 1 tolak 3 per 9 dapat juga jawapan dia 2 per 3. Ni pun boleh sama je.
So yang ini kita terus kira berapa bilangan E prime. Okay, E pelengkap tu. Kalau yang ini kita kira dulu berapa bilangan P untuk E. So yang ini total. 2, 2. 1 tolak dengan E. Dapatlah 2/3 E prime. Adriana ke ni orang masuk ni? Okay, next. Okay, soalan kat bawah. Okay, didapati 45% murid daripada 4 buah kelas gagal dalam ujian matematik. 45% gagal. Okay, 4 kelas. Jika A ialah peristiwa memilih seorang murid yang gagal secara rawak, hitung kebarangkalian memilih seorang murid yang lulus. Macam mana nak buat? Inilah tadi yang awak tanya kan. Ni satu soalan lah. Dia tak tanya dia tak bagi jumlah. Tahu tak jumlah dia berapa? So kita nak cari kebarangkalian untuk dapat pelajar yang lulus. Okay, sekarang kalau kita nak tahu berapa yang lulus, kita kena tahu dulu lah berapa yang gagal. So dia kata kat sini 45% murid daripada 4 buah kelas gagal. So 45 ni maksudnya berapa bilangan? Kalau kita tukar dalam pecahan, berapa nilai pecahan dia? 45%. Okay, 45%. Besar tu, kecilkan boleh? Boleh. Pemudahkan jadi? Senang je, awak tekan kalkulator, awak tekan 45 per ABC tu per 100. Apa nombor yang keluar? 9/20. 9 per 20. So yang ini ni sebenarnya peratus apa? Peratus yang gagal. Okay, gagal. So kita nak yang lulus. So berapa bilangan yang lulus? So P lulus. Sekejap P lulus sama dengan kita ada gagal. Kita nak lulus. So kita guna tadi konsep tadi tu. So kita akan ambil 1 tolak 9 per 20. So berapa baki dia? 11 per 20. Boleh? Boleh. Okey, ada soalan nak tanya? Okey, boleh? Cikgu, kena tukarkan dia jadi peratus balik ke? Ke tak payah? Tak payah. Sebab Okey. dia tanya kebarangkalian. So kalau awak bagi jawapan dia pecahan pun dah boleh. Sebab kebarangkalian tu boleh jadi pecahan, boleh perpuluhan, boleh jadi peratus. Tiga-tiga tu boleh. Tapi biasanya kita akan buat kebarangkalian ni, kita akan tulis jawapan dalam bentuk pecahan. Itu kebiasaan. Tapi dia boleh bagi kebarangkalian dalam bentuk perpuluhan boleh, dalam bentuk peratus pun boleh. Jelas kan? Tapi awak kena ingat kebarangkalian ni awak mesti bagi jawapan dalam bentuk pecahan paling ringkas. Kalau awak bagi jawapan dia, jawapan contohnya dapat 2/4. Jawapan awak berhenti kat situ je. So jawapan awak tak habis, tak lengkap. So mesti jawapan dia 1/2. Okey. Kalau ikutkan, dia dah habis dah ni tanya kebarangkalian. Dah habis dah semua sekali. Cepatnya cikgu terkejut. Sebab tu saya kata kebarangkalian ni sekejap je boleh habis. So dah habis dah ni, lega dah. Sehingga kita buat latihan saja. Cikgu tak susah hati dah kan cikgu. Apa dia?
Okey, saya rasa saya sebab kita dah tak ada kita habis syllabus. Jadi tapi kuis tetap saya nak buat, cuma bukan hari ni. Kita buat hari Jumaat, boleh? Boleh. Okey, hari Jumaat. Okey. Lambat lagi lah. Lambat lagi? Amboi. Marisa dah rindu. Boleh cikgu, boleh. Okey. Boleh. Boleh. Kita buat kuis tu pagi tu boleh ke? Nanti saya share link lah. Esok ke berapa? Bukan, hari Jumaat. Jumaat lah Alia. Jumaat. Dia nak buat quiz je ke apa? Ha, boleh? Maksudnya tak payah Google Meet lah kan cikgu? Boleh. Kalau saya bagi kuis tak Google Meet lah. Nak Google Meet lagi ke? Jom. Karena data beda. Jumaat tu saya rasa bagi link kuis lah. Dan mungkin kelas-kelas seterusnya kita tengok keperluan. Perlu tak meet? Kalau tak perlu meet, saya rasa saya memang nak buat kuis sebab ada lagi beberapa tajuk yang saya belum sempat buat pentaksiran, so saya nak bagi juga. Okay, tetap kena kumpulkan DVD tu kena buat. Walaupun awak hari dah Jumaat habis dah tunggal, tajuk belajar ke? online masih ada. Ya, so saya nak tutup ni kejap.